Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Faqala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu. Semoga kamu bertakwa. Jadi perhatian sekalian, pada malam ini kita sentuh berkenaan dengan permasalahan-permasalahan ataupun soalan-soalan yang berkait rapat dengan hukum hakam puasa. Kerana itu yang relevan dengan kitanya tak lama lagi. Dalam tempoh tak sampai berapa hari lagi, hari ni ke berapa? 17 ke apa dah? Dalam tempoh berapa belas hari lagi, 17 hari lagi ke, kita akan berpuasa. Jadi kita pergi kepada permasalahan yang berkait rapat dengan puasa. Mudah-mudahan sebagai persiapan kita ke arah itu. Baik, kita pergi pada ayat yang kita baca dulu. Dalam ayat ini Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kata alim ulama, bila kita dengar Allah seru seumpama ini, dia panggil orang beriman, kita kena dengar dengan teliti, sebab di situ ada perkara besar yang Allah nak sampaikan. Allah seru kita banyak kali dalam Quran. Jadi berapa kali kita sahutnya, sejauh mana kita menyahutnya. Ataupun berlalunya seruan itu tanpa kita faham pun. Kita tak perasan pun. Allah dah panggil kita, wahai orang beriman, wahai orang beriman. Kita tak tahu apa. Jadi sepatutnya kita kena, apa benda Allah nak sampaikan di sini. Kita kena jadi orang yang mendengar. Bukan setakat mendengar. Kita dengar dengan teliti. Kemudian kita dapat manfaat daripada itu. Barulah berguna kepada kita. Jadi di sini Allah nak sampaikan kepada kita berhubung dengan kewajipan puasa. Itu basic, semua orang tahulah, tak ada masalah di sini pasal kewajipan berpuasa. Cuma Allah sebutkan sebagaimana diwajibkan kepada mereka yang sebelum daripada kita. Kenapa Allah ungkit begitu? Manusia ni kuat sungguh cemburu. Nanti kita duk kata kita je puasa, orang dulu tak puasa, seronoklah mereka. Mereka tak kena puasa, kita kena puasa. Orang dulu juga berpuasa. Allah kata orang dulu juga berpuasa. Ahli-ahli kitab juga turut berpuasa. Tak ada segi kehebatan berpuasanya, sudah tentu hebat kita. Syariat Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya ahli kitab, suatu ketika dulu bila puasa mereka jatuh pada musim yang panas, tak sesuai bagi mereka untuk berpuasa. Lalu mereka berpakat untuk pindah kepada hari lain, waktu lain. Takut Tuhan marah, mereka tambah 10 hari. Mereka pindah pada hari lain, hari yang sesuai untuk berpuasa, dan tambah 10 hari, agak-agak Tuhan tak marah. Mereka berpuasa 40 hari. Tak lama kemudian raja mereka sakit dan raja telah bernazar. Kalau dia sembuh daripada nazar dia, kalau dia sembuh daripada sakit ini, dia akan tambah puasa yang 40 hari itu kepada 50. Lalu sembuh dia. Dia suruh rakyat dia berpuasa 60 hari, 50 hari.
40 tambah 10 jadi 50 hari. Jadi mereka berpuasa 50 hari. Kemudian selepas tu pula naik raja lain, kenapa puasa 50 hari? Puasalah 60 hari, kan senang 2 bulan, senang nak hidup. Dia tambah 50 hari, jadi puasa betul-betul. Itulah puasa orang dunia, ubah suai puasa mereka ikut selera mereka. Tapi puasa kita ni dah lama dah puasa kita ni. Dah lama dah kita berpuasa daripada sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang, tak pernah lebih, tak pernah kurang. Sebulan kita sama ada 29 ataupun 30. Yang tambah, yang sunat je yang tambahnya. Itulah kehebatan kita berpuasa nak banding dengan mereka. Mereka bersuai habis agama mereka, ajaran tu. Kita tidak, tetap, kekal. Kita dikawal oleh syariat, hukum hakamnya. Sebab tu kita tak boleh berpuasa pada hari Syak. Bila hari tengok anak bulan nanti pada 29 Sya'ban. Jadi keesokan harinya itu, adakah 1 Ramadan ataupun tidak, tiba-tiba lengkapkan 30, tak nampak anak bulan, tak nampak anak bulan, maka kita akan puasa, maka tak jadi puasa. Kita akan puasa esokkan harinya, lusa. Jadi pada 30 Sya'ban itu dinamakan hari Syak, maka tak boleh puasa hari itu. Tak boleh puasa. Begitulah hukumnya. Supaya kita tak menambah lagi. Itu di permulaan dijaga oleh syariat. Di penghujung puasa yang ke-30 ataupun 29 selepas itu, kalau raya tak boleh puasa lagi sekali. Ikhlas macam mana sekalipun tak boleh berpuasa pada hari raya. Sebab tu kita takkan lebih daripada 30, dijaga, dikawal oleh syariat yang kemas, syariat Nabi Muhammad SAW. Kecuali orang yang tidak mampu, maka mereka bolehlah ganti pada hari lain. Ataupun tak mampu juga boleh bayar fidyah bagi orang yang sakit ataupun orang tua yang memang tidak layak berpuasa atau mampu berpuasa atau memang tak boleh berpuasa. Doktor kata memang tak boleh berpuasa dah. Kalau puasa mudaratkan diri, maka dia boleh bayar fidyah. Fidyah ni berapa? 1 cupak bagi setiap hari. 1 cupak makanan asasi kita, mana di Selangor ni sekitar RM1.80. Kita bayar untuk setiap hari. Siapa yang tak mampu berpuasa dan tak boleh qada lagi dah, maka itulah anggarannya untuk bayar fidyah. Begitu orang yang sakit. La'allakum tattaqun. Kalau kita tanya soalannya, amal ibadah ni dia punya hikmah. Di sebalik setiap amal ibadah itu dia ada, walaupun banyaklah hikmahnya. Apa yang nombor 1 hikmahnya itu? Sembahyang dia ada, dia punya falsafah dia. Haji ada, zakat, sedekah dia ada. Kita berzikir, kita bertaubat, istighfar. Jadi puasa ni apa dia punya fadilat, dia punya hikmah di sebalik itu. Itu kehebatannya. Walaupun kita dapat juga melalui sembahyang, melalui haji dapat. Cuma yang terselahnya disebutkan dalam ayat itu, la'allakum tattaqun, semua orang tahulah. Ini kita punya perangat balik apa yang kita telah tahu. Supaya kita bertakwa. Supaya kita bertakwa, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, berpuasa. Jadi tak boleh ke kita bertakwa selama ni? Boleh, tapi tengok tak semua orang boleh bertakwa. Tak ramai orang boleh bertakwa pada bulan bukan puasa. Orang tertentu je nampak keislaman, nampak ketakwaan itu, tak ramai. Boleh je. Jadi kita termasuk ataupun tidak? Mudah-mudahan kita dah termasuk dah. Bukan Ramadan pun kita dah termasuk. Orang-orang bertakwa, ciri-ciri ketakwaan tu ada. Tahu sendirilah apa dia ciri ketakwaan. Duk berulang alik ke masjid, ke surau tu contoh ketakwaan lah tu. Duk berulang alik. Setakat pergi sekali dua tak ada, ibu ulang alik. Selalu baca Quran. Orang bertakwa lah tu selalu baca Quran, selalu berzikir,
selalu selawat ke atas Nabi, berterusan dia, itu takwa. Jadi boleh, tapi tak semua orang boleh buat. Nanti bila bulan Ramadan kita akan lihat ramai orang boleh rumah tu pelik, itu kehebatannya. Limpah kadang-kadang kan, masjid kita limpah, surau kita limpah. Lepas dengan tempat kita buat kemah, mana boleh pun. Tengok, bayangkanlah kalau tak ada Ramadan sampai bila-bila, tak pernah ada pun. Jadi tak ramai orang boleh buat baik. Itulah Allah ni baik sangat pada kita, terlalu baik Allah pada hamba-Nya ini. Dia sengaja dia buat Ramadan supaya lebih ramai lagi orang mudah masuk syurga, supaya ramai lagi orang dapat keredaannya. Bayangkanlah kalau tanpa Ramadan, sikit. Itu dia punya falsafah di balik itu. Jadi kalau soalan orang tanya pula, apakah persiapan yang perlu kita lakukan sebelum masuk Ramadan? Apa perlu kita buat? Apa yang kita perlu ada? Jadi bekalan yang perlu kita ada ialah yang pertama ilmu. Ini kita sentuh, kita belajar ilmu pengetahuan. Ilmu. Yang kedua, suci. Kesucian diri kita kena suci. Suci apa? Suci daripada bersih, suci daripada dosa, bersih daripada dosa kita. Itu yang selalu kita pesan. Nak pergi Mekah ke, nak pergi Madinah, nak buat haji, buat umrah, nak masuk bulan Ramadan, kita bersihkan diri kita daripada segala dosa, segala maksiat. Dosa besar khususnya, dosa kecil tak apalah, dia boleh terhapus dengan kita buat amal ibadah yang dosa-dosa besar ni. Baik, untuk kita tahu, kita teris, bagaimana kita boleh teris yang kita ni berdosa, yang kita ni banyak dosa, macam mana kita boleh teris? Ini perkara rahasia, tak ada tulis kat mana-mana, tak ada rekod pada malaikat tu kan tulis, Rakib Atid dia tulis tu, yang kita tidak tahu berapa banyak mana dia tulis. Tapi ada tandanya yang kita ni banyak dosa. Apa tandanya? Kalau soalan dia tanya, apa tanda yang kita banyak dosa, yang kita ni jenis berdosa, Allah belum ampunkan dosa-dosa kita lagi? Mudah saja, ni pun selalu kita sebut, ulang kaji je lah. Itu apabila kita tidak aktif beramal ibadah, kita tidak aktif, tak berapa nak baca Quran, tak berapa nak sembahyang sunat, tak minat nak berzikir, itu tanda kita ni banyak dosa. Jadi bayangkanlah kalau keadaan ini berterusan sehingga masuk Ramadan, sehingga kita pergi Mekah pun sama. Jadi rugilah. Di luar Ramadan pun tak aktif, masuk Ramadan pun tak aktif. Sedangkan itulah tempat kita nak cari ketakwaannya. Maka atas sebab itu kita kena bertaubat sebelum masuk Ramadan, masa panjang ni. Boleh nak sekarang pun boleh, ataupun biar dulu, tapi sebaik-baiknya kita berterusan ataupun buat bila perlu. Bila perlu bertaubat, kita bertaubat. Mungkin orang tanya pula soalan, jadi kita nak bertaubat ni setiap hari ke? Setiap masa ke nak bertaubat, nak istighfar setiap masa? Habis amal ibadah yang lain, zikir macam mana, selawat kata Nabi macam mana, Quran macam mana, yang kita nak bertaubat, nak istighfar? Macam mana kita nak buat pembahagian itu? Jawapannya, taubat ni dia macam sabun. Zikir-zikir lain, selawat kata, baca Quran, dia macam minyak wangi. Jadi sabun, bila kotor kita basuh dengan sabun, bila dah bersih kita pakai minyak wangi. Tu begitulah taubat dengan zikir-zikir yang lain. Dah lama dah kita berdosa, dah banyak dah dosa, kita bertaubat, kita beristighfar. Bila dah bersih dah, berzikirlah kitanya, selawat kat atas, baca Quran. Lama-lama rasa dah kotor balik, istighfar.
bertaubat dengan taubat nasuha. Kita seterusnya. Atau cara kita. Dan nampak kita tak aktif lagi ni. Lama aku tak bertaubat, banyak dosa dah ni. Kita bertaubat. Jadi punca kita tak boleh buat. Kita rancang-rancang tapi Allah tak permudahkan kita buat sebab kita ni berdosa. Itu kita kena faham, kita kena tengok. Dan kalau boleh kita marah diri sendiri ni. Apa dosa aku? Kenapa Allah takdirkan aku begini? Kita nak bangun tahajud tak boleh. Apa sebab? Kenapa Allah tak permudahkan aku tahajud? Biar begitu kita risau kita. Ataupun Allah kita nak tak pernah terlintah pun sampai ke tahap tu. Nak sembahyang boleh sembahyang fardu ni penguju. Nak bahas pasal tahajud pula. Sembahyang fardu ni basic, kita memang tak boleh tak payah ada bahas, memang tak boleh tinggal. Yang tu basic. Kena lulus. Ni kita bincang nak peringkat yang lebih dah ni, peringkat tinggi. Kita nak masuk dalam syurga kalau boleh tanpa hisab. Kalau boleh bersama dengan as-sabiqunal awwalun. Golongan-golongan golongan yang ashab, bukan setakat ashabul yamin, atas lagi. Kan nanti di akhirat nanti akan ada 3 golongan. Ada 3 golongan. As-sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal. Ada 3 golongan. 2 dalam syurga, 1 dalam neraka. Basic mudah untuk kita mudah faham. Ashabul yamin ini berita gembira lah. Tak payah sebarkan sangat. Kalau perlu barulah ceritakan berita gembira ni. Takut orang malas beramal ibadah. Tapi itulah dia, siapa yang belajar dia tahu. Berita gembira kepada semua orang sebenarnya. Cuma tak perlu disebarkan sangat. Mereka perlu sekali-sekala. Untuk menjadi ashabul yamin, cukup dengan buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Ashabul yamin, basicnya. Kita ayat sunat tak sembahyang sunat buat apa? Dia sembahyang fardu cukup, keluarkan zakat, mampu pergi haji, puasa sampai puasa bulan puasa, tidak minum arak, tidak berzina. Itu dipanggil ashabul yamin. Kan lulus lah tu. Lulus. Golongan sebelah kanan masuk syurga dia. Mudah kan? Sebenarnya mudah nak masuk syurga ashabul yamin. Tapi siapa tak sembahyang, siapa buat dosa, tak jadi ashabul yamin, akan jadi ashabul shimal, golongan sebelah kiri, masuk neraka. Siapa tak lepas yang ni, masuk neraka dia. Tak lepas yang basic. Jadi kita ni melepasi dah ni yang basic ni, insya-Allah begitu. Cuma jangan yakinlah, insya-Allah. Kita kan insya-Allah kita melepasi yang basic itu. Yang perbahasan kita nak yang lebih tinggi daripada itu, nak golongan as-sabiqun. Dia berbeza dengan ashabul yamin, beza. Biasa tadilah dia mesti berlumba-lumba lakukan kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara dia taat? Iaitu dia buat yang sunat-sunat. Kelebihan golongan as-sabiqun tadi berbanding dengan ashabul yamin ialah pada yang sunat. Pada yang fadail, itu lebih mereka. Yang ni yang kita bahaskan, yang ulama bahaskan yang ni lah. Yang tu basic, yang mesti semua orang kena dulu. Kalau tidak, masalah. Ini sebab tu kita kena bertaubat tadi sebelum masuknya Ramadan, agar kita aktif. Persiapan yang kedua ialah ilmu pengetahuan. Ilmu yang mengajar kita banyak perkara dan kita lebih tinggi daripada orang lain dalam beramal ibadah. Sah tidak sah, boleh pahala banyak, boleh pahala sikit, tak boleh pahala, batal tak batal, semuanya ilmu pengetahuan. Seumpama kita nak
Bawa kereta pun kena ada ilmu. Nak berniaga pun kena ada ilmu sebenarnya. Nak berniaga kena ada ilmu. Nak pergi Mekah pun ada ilmu. Masuk Ramadan pun ada ilmu. Ada ilmu ni. Secara basic kita dah tahu ilmu tu, alhamdulillah. Secara basic, mungkin semua secara detail kita tidak tahu. Tu kita belajar dan belajar lagi. Secara detailnya kita tidak tahu banyak perkara lah. Bila kita sentuh ni, soalan-soalan ni banyak boleh terjadi, kita tak ingat. Yang basic tu alhamdulillah, tak ada masalah apa. Baik, kita pergi satu persatu soalannya. Perkara membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Kita pergi pada hukum fiqh. Di sini ada tiga kategori. Ada tiga kategori. Kita akan bahaskan, tengok kesempatan masa. Yang pertama sekali berbentuk persetubuhan dan hubungan jenis. Yang kedua, masuk sesuatu sampai ke halkum melalui mulut dan juga hidung. Dan ketiga, hukum hakam lain dan masalah perubatan. Baik, kita pergi yang pertama. Persetubuhan dan hubungan jenis. Persetubuhan yang berlaku sungguh persetubuhan pada kemaluan. Ini berlaku persetubuhan sungguh ni, yang kita faham satu persetubuhan itu. Sekiranya seorang itu melakukan persetubuhan dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan dan puasa itu wajib ke atasnya, dia kena hukum 5. Kena 5 hukum. Sengaja, ni melakukan persetubuhan sungguh, sengaja siang hari bulan Ramadan, puasa itu wajib ke atasnya, maka dia kena 5 hukum. Cukup 4 perkara tadi, dia kena 5 hukum. Persetubuhan sungguh, mana kalau tak sungguh tak apa. Di siang hari, malam hari tak apa. Bulan Ramadan lagi, bulan lain tak apa. Puasa itu wajib ke atasnya. Kalau tak wajib tak apa. Contohnya apa? Orang musafir. Bila dia bermusafir, puasa tak wajib ke atas dia. Mana kalau dia bersetubuh tak kena hukum ini. Dia kena qada sahaja. Apa hukum yang 5? Yang pertama, batal puasa dia. Puasa batal, wajib qada, kena kafarah, puasa 2 bulan betul-betul. Wajib teruskan puasa dan bertaubat. Dia kena 5 hukum bagi siapa yang melakukan persetubuhan dengan sengaja di bulan Ramadan di siang hari dan puasa itu wajib ke atasnya. Baik. Persetubuhan tapi tak keluar mani, sama sahaja. Keluar mani tak keluar, tapi berlaku persetubuhan walaupun belum habis, belum selesai, tetap kena hukum yang 5. Dia tak kira. Maka batal puasa, wajib qada, kena kafarah, wajib teruskan puasa, mesti bertaubat. Bagaimana kalau persetubuhan itu pada puasa yang bukan Ramadan, seperti puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, puasa sunat dan selainnya? Jawapannya, diwajibkan qada pada puasa yang wajib tanpa kafarah, tak wajib qada pada puasa sunat. Jadi kalau bukan berlaku pada bulan Ramadan tapi puasa itu wajib, cuma bukan puasa Ramadan, puasa qada dia kena qada lah dan tak kena kafarah. Kalau puasa tak wajib, tak perlu di qada. Baik. Persetubuhan yang berlaku bagaimana pula kalau melalui dubur? Dia bukan melalui jalan biasa. Ini masalah fiqh, dia kena sebutlah. Ini masalah fiqh, kita bincang pasal masalah. Soal jawab agama, mana persoalan fiqh. Jadi berlaku semikian rupa walaupun pada dubur, sama sahaja hukumnya. Kena hukum yang 5. Sama lelaki atau perempuan hukumnya haram, berdosa, pelakunya fasik, dan kena hukum yang 5 tadi. Sama saja.
Saya pergi dengan agak laju sikit, ke laju sangat. Kalau suruh tegang balik, bagi tahu. Tegang balik, tak faham. Banyak sangat. Ada tiga kategori, dia banyak. Keluarkan mani dengan sengaja, dengan tangan atau selainnya adalah haram dan kena qada dan tak kena kafarah. Keluarkan mani dengan sengaja, dengan apa cara sekalipun, maka haram perkara itu, kena qada dan tak kena kafarah. Maka dia tetap batal puasa, wajib qada, wajib teruskan puasa, bertaubat, tak kena kafarah, kena hukum yang 4. Ada 4 hukum dikenakan bagi mereka yang makan mani dengan sengaja. Bagaimana pula dengan perhubungan dengan peluk, sentuh dan cium sahaja? Tak setubuh. Peluk, cium isteri. Keluar mani, tiba-tiba keluar mani. Batal puasa, wajib qada dan tak kena kafarah. Dia kena teruskan puasa, kena hukum yang 4. Kafarah tak kena. Sekiranya tak keluar mani, tidak batal puasa. Kalau tak keluar mani, tak batal puasa. Kalau keluar mani, baru batal puasa. Baik, apa hukum melakukannya? Tapi tak sampai tahap keluar mani. Melakukan perkara itu, peluk cium saja tu. Apa hukumnya? Jadi hukumnya tak sama antara satu individu dengan individu yang lain. Tak sama. Kenapa tak sama? Dia kena kenal diri dia jenis orang macam mana. Kalau dia tahu diri dia ni orang kuat, bersemangat, saja peluk isteri sebelum pergi kerja ataupun musafir, tak ada apa-apa. Dia cium saja, tak ada masalah apa. Maka tak apa bagi dia. Tapi bagi orang yang lemah semangat, dia tak boleh. Cium sikit pun tak boleh, rebah selalu. Yang ni tak boleh. Jadi berat. Peluk sikit tak boleh, rebah selalu. Ni jangan. Ni tak boleh. Haram bagi dia. Orang jenis macam ni tak boleh. Kalau dia orang yang kuat semangat, tak ada masalah. Itu bergantung pada diri masing-masing lah, dia tidak sama. Bermaknanya kalau melakukannya tanpa syahwat, yang boleh tadi melakukannya tanpa nak pergi kerja, takkan dengan syahwat. Kalau tahu buat dengan syahwat, memang tak boleh. Takut pergi boleh lebih teruk, lebih dahsyat lagi. Mimpi hingga keluar. Mimpi keluar mani macam mana? Sama ada siang hari ataupun malam hari. Siang hari mimpi keluar mani, atau malam hari tak sempat nak mandi, tiba-tiba subuh tak sempat mandi, batal tak batal puasa? Jawapannya tak batal puasa. Puasa tak batal dengan cara itu. Keluar mazi, apakah batal puasa dengan keluar mazi? Jawapannya tak batal puasa keluar mazi. Apa beza mazi, mani, wadi, air kencing? Benda yang keluar daripada kemaluan ni dia banyak. Dia bukannya satu. Mani, mazi, wadi, kencing. 3 najis, 1 sahaja yang tak najis. Mani tak najis, yang lain tu semuanya najis. Kalau keluar mani, kalau dia kering itu garu dengan kuku, tak apa, dia tidak najis, tapi dia jijik dan disunatkan basuh juga walaupun tidak najis. Jadi mazi itu sebelum mani keluar, dia keluar mazi dulu. Mazi ni cair, mani dia pekat. Jadi keluar mazi tidak membatalkan puasa dan tiada qada. Tak batalkan puasa, tak perlu diqada. Baik, macam mana dengan lihat dan dipanggil imajinasi seks? Lihat dan juga imajinasi, dia imagine, dia ni khayalan kuat sangat. Keluar mani dengan sebab pelihatan atau imajinasi semata-mata,
tanpa ada apa-apa sentuhan. Dia tak sentuh apa-apa, tak ada buat apa-apa, cuma khayalan begitu je, keluar mani. Apa hukum? Tidak batal puasa. Tapi makruh, tidak dibenarkan begitu, tidak boleh. Mengganggu pahala puasa. Tanpa disentuh apa-apa. Persetubuhan dengan kanak-kanak, anak kata berlaku, tetap kena hukum yang 5 tadi. Kena hukum yang 5. Persetubuhan dengan mayat dan juga binatang. Hukum fiqh sebut ni. Takut-takut berlaku. Haram dosa besar, tetap kena hukum yang 5 walaupun dengan kanak-kanak, walaupun dengan binatang. Kena hukum yang 5. Lesbian, perempuan dengan perempuan. Keluar mani dengan sebab tersebut, kena hukum yang 4. Dia tak kena kafarah. Batal puasa, kena qada, wajib tunaikan puasa, kena bertaubat. Perempuan dia tidak kena kafarah. Apa sebab tak kena kafarah? Sebab perempuan macam mana nak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia tak boleh. Namun demikian, cuma tak jadi fatwa lagi lah. Alim ulama boleh mewajibkan mereka juga berpuasa. Andai kata kes ini berleluasa dan di zaman kita dia boleh terlampil untuk teruskan puasa. Zaman kita ni ada pil, doktor boleh dia bagi hormon tak haid dia, maka boleh dibuat. Sekira kes ini berleluasa. Jadi kalau nama biasa tak ada masalah. Ketika terbit fajar, ibu azan, tak biasa. Apa hukum puasanya? Batal. Macam mana batal tak batal? Macam ni. Sekiranya teruskan bro, dia terus berhenti ketika mendengar azan, sah puasa. Jadi anda kata dia berhenti dengan azan, dia berhenti terus, maka sah puasa dia. Teruskan puasa. Mani teruskan puasa. Tapi sekiranya teruskan juga walaupun sekejap, kena hukum yang 5. Tak boleh. Kena berhenti serta-merta. Tak boleh sambung walaupun sikit. Itu kalau persetubuhan berlaku masuk subuh. Tiba-tiba masuk subuh. Apa nak buat? Berhenti terus. Sah puasa, masih sah. Macam mana kalau syak? Persetubuhan ketika syak sama ada matahari terbit ataupun belum. Ataupun terbenam matahari ataupun belum. Macam mana ni? Ada 2 situasi. Satu, ni masuk maghrib ke belum masuk? Masuk dah kot, mereka pun setubuh. Satu yang kedua, masuk subuh belum masuk subuh ni, tak masuk lagi, mereka setubuh. 2 situasi yang berbeza. Cuma dari segi asal bagi orang yang tahu fiqh, tahu hukum, apabila kita syak masuk tak masuk, dikira tak masuk. Masuk maghrib ke belum masuk lagi, hukumnya tak masuk maghrib, tak boleh makan, tak boleh setubuh. Itu hukum asal. Masuk subuh tak masuk subuh lagi, mana belum masuk, mana boleh makan, boleh setubuh. Itu tengok hukum asal. Itu kalau syak. Baik, anda kata sekiranya jelas kepadanya yang maghrib belum masuk atau fajar sudah terbit, kena qada dan tak kena kafarah. Jadi kalau mereka tersilap langkah, ingatkan dah masuk maghrib, tak masuk lagi, gelap gulita, lama dah masuk, mereka setubuh. Lepas tu hilang awan, cerah balik, sudah haru biru jadi. Yang ni kena qada, tak kena kafarah. Kenapa tak kena kafarah? Dia tersilap je, dia duk sangkanya dah masuk maghrib, rupanya belum masuk lagi, gelap je, nak hujan.
Yang tadi sama juga. Ingatkan belum masuk subuh lagi, rupanya dah subuh dah. Jam pukul 5 tu yang petang semalam mati, ada habis bateri. Dia tak tukar bateri lama, tengok-tengok pukul 5 baru boleh setubuh lagi. Rupanya pukul 6.30 dah. Contohnya yang ni kena qada dan tak kena kafarah sebab dia tidak sengaja, cuma tersilap langkah saja. Kena qada dan kena nilai. Melewatkan mandi junub hingga lepas subuh, apa hukumnya? Yang ni pernah orang telefon saya, lama dah ni, kisah lama, lebih kurang pukul 7 lebih. Ustaz, cepat sikit jawab soalan ni, selesaikan masalah saya. Kenapa? Isteri saya masak nasi, Ustaz. Kata masak nasi apa tu? Ramadan ni. Dia pun cerita apa yang berlaku. Dia setubuh dengan isteri dia malam tadi, tidur-tidur sedar-sedar bangun pukul 7, pukul 6 lebih lah. Kalau Ustaz kata batal, kami makan nasi. Macam mana? Apa hukumnya? Jawapannya, tidak membatalkan puasa, makruh sahaja. Teruskan puasa, mandi-mandi terus sembahyang, qadalah sembahyang itu, teruskan puasa. Cuma kalau ada pilihan, mandilah sebelum subuh, itu lebih baik. Kalau ada pilihan, mandilah sebelum subuh. Baik, bagaimana pula seorang itu bersetubuh setelah batal puasanya? Dia dah makan nasi, dah batal puasa, dia pun pergi setubuh. Apa hukum? Siapa orang yang membatalkan puasanya wajib meneruskan puasa dan haram melakukan persetubuhan. Berdosa sekali dilakukan, kena qada dan tak kena kafarah. Dia sepatutnya dia kena menghormati bulan puasa, dia kena teruskan puasa. Tapi dia setubuh, maka berdosa dia. Cuma kena qada dan tak kena kafarah. Baik. Berlaku perkara yang membolehkan berbuka puasa setelah persetubuhan. Si seorang itu bersetubuh kemudian bermusafir atau sakit atau kedatangan haid atau nifas, wajib qada dan tak kena kafarah. Baik, sekarang ni macam ni pula. Kalau dia bersetubuh, dia tahu dah lepas ni nak pergi musafir ni. Bila musafir kan puasa tak wajib ke atas dia, lalu dia bersetubuh, kemudian dia musafir sungguh, puasanya batal, kena qada. Adakah kena kafarah? Tak kena kafarah. Sebab puasa tu tak wajib ke atasnya. Akan berlaku perkara yang dia boleh berbuka puasa selepas itu, maka dia tak kena kafarah. Azan. أشهد أن
Baik, macam mana pula kes membatalkan puasa dengan makan atau minum kemudian bersetubuh? Yang tadi lain, yang tadi dia tak sengaja, dia tak ada niat pun nak bersetubuh, cuma makan dan minum batal puasa, lepas tu dia bersetubuh. Sekarang ni dia guna halah. Dia tahu kalau dia direct bersetubuh begitu dia kena kafarah. Lalu dia rancang dengan isteri dia, kita makan dulu lepas tu kita bersetubuh. Apa hukumnya? Ni orang yang bijak. Bijak tak bertempat. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i kena qada, tak kena kafarah. Tapi mazhab Hambali kena kafarah. Macam mana? Walau bagaimanapun, ahli ulama boleh sahaja taklid kepada mazhab Hambali kalau kes ini berleluasa. Kalau tak berleluasa tak apalah. Kalau kes ini berleluasa makna ramai orang menggunakan kaedah ni. Bila dia tahu kaedah ini, dia nak setubuh siang hari pada bulan Ramadan, dia batal puasa dia dulu, lepas tu dia setubuh. Jadi ahli ulama boleh kazak kan, boleh iklan, kena kafarah juga. Nak mengelakkan berlaku. Sebab dia tahu tak kena kafarah kalau buat macam tu. Buat masa ni kita pegang yang asal kita. Suatu hari nanti kalau anda kata berlaku berluasa kes macam ni, kita akan fatwakan lain. Itu bergantung kepada situasi semasa lah. Untuk ilmu lah. Jumhur ulama kata kena qada, tak kena kafarah. Mazhab Hambali kena kafarah. Baik. Bagaimana pula tidak niat berpuasa kemudian bersetubuh? Dia tak ada niat. Kena qada dan tak kena kafarah. Memang tak niat sungguh. Dia pitam ataupun dia tidur daripada sebelum maghrib sehingga esok. Lepas subuh baru dia bangun. Lama tidur. Tak berbuka puasa. Sembahyang maghrib tidak, isyak tidak, subuh pun dah tidur. Lepas tu dia setubuh. Yang ni tak ada niat sungguh. Mana kena qada dan tidak kena kafarah. Persetubuhan mereka yang tidak berdosa untuk berbuka. Contohnya musafir. Dalam keadaan bermusafir orang tu bersetubuh. Apa hukum puasa mereka? Batallah puasa, kena qada dan tak kena kafarah. Keluar mani kerana sakit. Keluar mani bukan kerana syahwat, tidak batalkan puasa walaupun keluar mani. Tapi kena tanya pakar betul sungguh ke dia keluar mani tanpa syahwat. Kalau kerana sakit betul sungguh keluar, maka tak batalkan puasa. Adakah wanita kena kafarah? Dalam mazhab Syafi'i wanita tak kena kafarah, tapi mazhab lain wanita juga kena kafarah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, alasan tak kena kafarah macam mana
wanita nak puasa 2 bulan betul-betul, ni tak boleh. Itu dalam mazhab kita. Tapi mazhab lain kan boleh sekarang ni. Contoh sekarang ni dengan telan ubat ataupun kan tukar kepada bagi makan orang miskin. Baik, bagaimana pula dengan persetubuhan mereka yang lupa sedang berpuasa? Macam mana kalau terlupa? Ingatkan tak puasa, rupanya puasa tubuh. Lupa. Jawapannya tak batal puasa. Itu tidak membatalkan puasa kerana terlupa. Tapi kalau mengigau, bagaimana pula kalau tidur-tidur lepas tu setubuh dalam keadaan mengigau? Mereka yang sedang tidur kemudian tidak menyedari melakukan persetubuhan, batal puasa dan tak kena kafarah. Yang ni saya telah jawab, kenapa tak sama? Saya pun tak cari apa sebab tak sama, mesti ada sebab. Kalau terlupa tadi tak batal, tapi kalau mengigau batal, cuma tak kena kafarah lah. Padahal dua-dua tu kita tak boleh kawal diri. Apa beza antara kita terlupa dengan mengigau dalam keadaan tidur? Yang siapa yang mengigau kena, sebab tu kena tidur jauh-jauh, mana boleh batal puasa. Sikit lagi, macam mana kalau jahil? Persetubuhan kerana jahil dengan hukum. Jahil tak tahu hukum, ingatkan tak apa persetubuhan, rupanya tak boleh. Jahil ada 2 kategori jahil. Yang pertama al-jahlu bil hukum, yang kedua al-jahlu bima yatarattabu bil hukum. Yang pertama dia tak tahu yang setubuh tu tak boleh disinggah daripada bulan Ramadan, dia tak tahu. Yang kedua dia tahu, cuma dia tak tahu yang dia kena puasa 2 bulan betul. 2 situasi yang berbeza. Baik, yang pertama, bagi yang pertama dia tidak tahu, maka yang ni puasa dia pun tak batal, sebab dia tidak tahu. Cuma kena selidiki lah, kenapa dia tak tahu. Kalau dia baru masuk Islam, okey lah. Kalau dah lama masuk Islam, duduk bersama dengan orang ramai, takkan tak tahu. Jadi kalau tak tahu semua, tak batal puasa dia. Yang kedua, dia tahu tak boleh, cuma tak tahu kena puasa 2 bulan tu, kena kafarah tu, dia tidak tahu. Ingatkan kena qada biasa je. Jadi kes yang kedua, dia tetap kena hukum yang 5, kena kafarah dia. Sebab kaedah kata, seseorang yang tidak tahu dengan apa dia akan kena kalau dia buat, itu bukan keuzuran untuk dia selamat. Laisa uzuran, maka dia tetap kena. Sama dengan merompak, mencuri, kesalahan jenayah lah. Mana kita tahu berapa sebatan kena, berapa tahun penjara, mana tahu. Boleh kita kata, tuan hakim, saya tidak tahu kena penjara 5 tahun, tidak, saya tak buat. Tak, kamu tahu kan mencuri itu salah, merompak itu salah? Tahu? Kena. Mana boleh? Itu satu keuzuran untuk tidak dikenakan hukuman. Bagaimana pula kalau persetubuhan pada 30 Ramadan yang dia sangkakan, tapi sebenarnya dah 1 Syawal, di tempat-tempat yang jauh daripada ramai orang, dia ingatkan 30 Ramadan, malah nak tak sabar nak tunggu setubuh juga. Rupa-rupanya orang dah ijtihad, dia tak tahu, dia jauh dengan orang. 1 Syawal dah ketika tu. Sekarang apa hukumnya? Adakah kena kafarah, adakah kena qada? Jawapannya tak kena. Hukum ikut realiti, bukan ikut sangkaan. Hukum dia akan ikut realiti apa yang berlaku, bukan ikut sangkaan orang. Jadi selesai kita yang A, yang B, C, lain kali pula ada rezeki. Kita ada 2 kategori lagi. Pasal masuk ikut hidung, kemudian pasal perubatan juga. Tu tengok rezeki pada kuliah-kuliah yang lain insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.